ni dia akan membentuk apa dia cakap tadi ni, distinctive competencies. Distinctive competency yang akhir sekali akan menentukan the company advantage. So gaining competitive advantage is very crucial ataupun is very important for any companies. So maybe we cannot say that we need to good at all area. So we need, but if we jika kita boleh apa kata boleh kita boleh berjaya dalam satu-satu segi dan in one factor that saya sebut tadi, mungkin kita boleh membentuk competitive advantage yang diperlukan. Okay. So by definition, what is the internal audit? Okay. So internet audit is the process of gathering, assimilating, prioritizing information about the firm, management, marketing, finance, accounting, product, R&D, and so on. So why we need to do this internal audit? Because it will provide more opportunities for maybe for executive and not only executive but all organization members to understand how their jobs and department and division fit into the whole firm. So if jadi when we try jika kita cuba untuk melakukan, jadi bila kita cuba untuk melakukan internal audit ni, information is very important. So bagaimana we can get that kind of information? Maybe kita boleh dapat daripada report. Maybe kita boleh dapat daripada company report, financial report, ataupun maybe kita boleh dapat daripada so from that report kita boleh analyse dia punya current performance of the company. Okay, dari segi finance, dari segi accounting, dari segi productivity dan seterusnya. So maklumat daripada report ini adalah diperlukan. Okay, jadi from that report we can measure what are the current position of the company and how far we are from our target. Jadi kita tengok, kita boleh bandingkan maybe if we have decide within certain type of frame, certain type of period what we want to achieve. Jadi based on that ataupun mungkin kita buat secara periodically check tentang dia punya company progress. Jadi kita boleh guna laporan-laporan ataupun report tadi. Jadi I not say that jadi kita kena regularly kita kena regularly check the company progress. For instance, if we have decided long-term plan, jadi maybe in 5 years plan or 10 years plan, jadi we need to periodically check the progress. Okay. Saya rasa clear. Dengar ke? Ya? Okay. Jadi mungkin selepas ni I will show you a video what does it mean by internal audit so that best if you watch the video, after you watch the video, so I do hope you can get initial ataupun better understanding apa yang dimaksudkan dengan internal audit tadi. Jadi mungkin Ashraf kita tengok video dulu. It's okay? Boleh tak? Boleh. Collection of resources and capabilities.
cost structure and customer value proposition and its competitive strength. The internal environment includes elements within the organization's boundaries, such as employees. Doktor, dia video dia tak nampak. Ya? Dia tak tunjuk kat. Video tak nampak? Video dia tak tunjuk dekat. Nampak video? Let's say I try to rectify the problem. Boleh? Boleh. Video. Resources and capabilities that are available.
Okey, boleh kelas? Kelas? Boleh. Dengar kan? Jadi saya rasa awak dah dengar uh, sedikit serutan dalam video tadi, bahawa kita perlu kepada apa dipanggil sebagai sumber resource ataupun capabilities to succeed in the market. Jadi untuk berjaya dalam pasaran ataupun dalam perniagaan, mengikut RBV theory, RBV tadi dalam slide tu dia tak nyatakan teori apa. Jadi sebenarnya ada satu teori dipanggil RBV theory ataupun RBV approach, bahawa untuk berjaya dalam pasaran, jadi kita perlu ada satu resource. Dia kata kena ada satu capabilities, ataupun dalam konteks tadi dia panggil sebagai resource ataupun capability, dia interchangeably used. Jadi company must have internal resource. Jadi resource tu is very important to sustain competitive advantage, to sustain the company a competitive advantage. Jadi kalau ikut kepada RBV theory, resource based view, RBV stand for resource based view. Jadi RBV contend that organization performance will primarily be determined by internal resources that can be grouped into three categories, which is physical resources, human resources, and organization resources. So if the company have this kind of resources, and the resources, your company resources are dia kata tadi ada VRIN. Awak tengok, awak tengok tadi VRIN. Pada sini ada 3 saja. Ada 3, rare, hard to imitate, unsubstitutable. Jadi ada satu lagi yang dia tak letak kat sini, iaitu valuable. Jadi maka awak boleh lebih berjaya dalam pasaran. Okay, jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ring tadi. Okay. So for a resource to be valuable, it must be either rare, hard to imitate, or not easily substitutable. Itu barang yang pertama saya kata mesti valuable, rare, B, R, hard to imitate, I, N. Okay, not easily substitutable. So these three characteristics of resources are called empirical indicators. So when you have that kind of resource, this enable a firm to implement strategy that improve its efficiency and effectiveness and lead to a sustainable competitive advantage. Jadi kalau awak mempunyai resource yang valuable, yang mana pesaing awak tidak mempunyai, ataupun resource tu rare, jarang ada, ataupun difficult to imitate or hard to imitate,
and not easily substitutable. So you can the company can really get dia punya competitive advantage. Contohnya macam mana? Jadi contoh macam mana? Jadi mungkin dari segi valuable, mungkin kita tengok dari segi pekerja yang berkualiti. Okay, valuable. Pekerja yang mempunyai nilai yang tinggi, valuable. Ataupun awak mempunyai teknologi yang sukar, teknologi yang sukar ditiru. Ataupun awak mempunyai kemahiran yang sukar ditiru. Jadi ataupun itu akan membentuk kelebihan dalam persaingan bagi syarikat. Ataupun awak mempunyai satu resource yang sukar untuk diganti. Sukar untuk diganti. Jadi sukar untuk diganti mungkin dari segi awak control certain awak company awak ni mempunyai not easily substitutable. Contohnya bahan mentah yang tidak dipunyai oleh company lain. Contohnya untuk pengeluaran awak kontrol dalam sesuatu pengeluaran tu, mungkin company tu akan mempunyai kelebihan dalam persaingan. Okey, jadi kalau kita combine semua faktor ni, jadi dia akan memberi kelebihan dalam syarikat tersebut. Okey. Okey, setakat ni ada nak tanya tentang biasanya kan company tu tak bagi tahu kan apa perbezaan syarikat dia tu, syarikat lawan dia tu macam mana. Ke dia ada bagi tahu dalam meeting dia macam mana. Ke berdasarkan kita tengok dan kita faham saja untuk yang kita tahu advantage company tu. Jadi sini dia cuba nak share kepada kita tentang bagaimana kita boleh develop the firm company advantage. Okay, the firm competitive advantage. Jadi dia kata sini, jadi kalau kita nak bagi syarikat tadi, kita kena tentukan dengan team ataupun manajemen ikut resource based theory. Satu tu kita punya nilai ni sebagai value resources that are able to bring value to the firm ataupun as a source of competitive advantage. Ataupun resource tu satu yang rare, ataupun resources have to deliver a unique strategy to provide competitive advantage. Satu yang jarang yang jarang ditemui, ataupun suatu yang sukar untuk ditiru, ataupun not easily substitutable. Jadi kalau awak mempunyai faktor-faktor ini, maka syarikat itu adalah lebih mudah untuk mencapai dikata sebagai dipanggil sebagai apa? Sebagai distinctive competencies. Distinctive competency yang akhir sekali akan membantu syarikat mencapai kelebihan persaingan.
Jadi awak kena identify. Jadi mungkin V tu, nilai V tu terletak dalam mana-mana satu pada sumber ni, resource ni. Boleh? Boleh kata. Okey. Itu pandangan yang pertama, itu pandangan yang pertama. Jadi kita kena, jadi you managers themselves need to assess either sama ada mereka tu syarikat tu mempunyai nilai yang dinyatakan ataupun tidak berdasarkan RBV. Jadi kalau dia mempunyai nilai ni, maka dia akan jadi lebih berjaya mencapai sustainable competitive advantage. Yang kedua, mungkin kita boleh tengok macam mana kita boleh menentukan kita punya kekuatan dalaman adalah kita melihat kepada organizational culture itself. Jadi sebab culture mempengaruhi sesuatu organisasi, okey? Jadi sebab culture mempengaruhi activities. Jadi if strategy can capitalize on cultural strength, jadi jika if your company have good working culture such as seperti ni strong work ethic or highly ethical belief, then management often can swiftly and easily implement changes. So if you don't have, jika awak punya satu budaya yang menarik, budaya menarik, maka budaya itu akan membantu syarikat menjadi lebih berjaya lah. Jadi contohnya kita tengok bahawa kalau kita bandingkan di antara orang dalam Malaysia, kita ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Jadi mungkin awak mempunyai satu persepsi tersendiri kan, bagaimana budaya tu mempengaruhi kejayaan sebuah syarikat. Jadi kalau kita tengok, kalau budaya kerja orang Melayu, awak boleh imagine macam ni. Kalau budaya kerja orang India macam mana, dan budaya kerja orang Cina macam mana. Jadi budaya akan mempengaruhi kejayaan. Jadi budaya juga kita boleh gunakan sebagai faktor dalaman. Faktor dalaman yang menentukan kejayaan dalam syarikat, ataupun kita boleh katakan bahawa budaya boleh digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dalam menentukan kejayaan sesebuah syarikat. Jadi ataupun saya boleh baca kat sini, organizational culture is a pattern of behaviours that can be developed by an organization as it learn to cope with its problems of external adaptation and internal integration, and that has worked well enough to be considered and valid to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel. Jadi kalau awak tengok dalam konteks yang lebih besar, jadi kalau kita tengok dalam syarikat multinational company, jadi kalau kita tengok, kita compare between working culture di antara syarikat, contohnya US company dengan Japanese company. Jadi kita tengok budaya yang diterapkan, yang diinculcate dalam kalangan pekerja-pekerja, mereka ada berbeza. Tapi dia punya matlamat adalah sama, iaitu to be high performing companies. Okay? Jadi maka kita, jadi if you are a manager, so you must inculcate good working culture among your organization members, and you can use, awak boleh gunakan sendiri, awak boleh gunakan faktor budaya ni, budaya kerja menarik sebagai awak punya kekuatan dalaman, internal strength. Okey. Jadi dengan kata lain, you have to lead by example kena memberi contoh yang baiklah kepada kepada pekerja.
Jadi mungkin budaya ni kita boleh tengok dari segi, inilah kita boleh kata dari segi product of cultural product, dari segi values, belief, right, ritual and so on. Jadi many more. Tapi awak boleh gunakan not all of these cultural product, maybe a few of them as to guide you, to guide company awak tu supaya mempunyai satu nilai yang tinggi, ataupun membentuk satu budaya, satu kekuatan untuk persaingan. Jadi contohnya, kalau ditanya kepada kamu, kalau kamu nanti nak buat LI ataupun latar industri di syarikat, contohnya syarikat yang agak berjaya, contohnya apa, Motorola, ataupun syarikat syarikat apa ataupun syarikat berjaya, Saif Dabi contohnya kan. Jadi kenapa you want to join? Kenapa awak nak join that company? Mungkin awak nak try to learn good values, nilai, ataupun dia punya stories, ataupun dia punya working culture dekat syarikat tu, supaya awak boleh belajar apakah nilai-nilai ataupun nilai-nilai budaya yang baik lah, yang kita yang boleh kita contohi untuk kita belajar lah. Okay. Setakat ni ada soalan? Okay, ni saya rasa benda ni straightforward ya. Jadi ni ada that aspect of good aspect of organisation culture. Jadi awak boleh tengok di sini is apa checklist of checklist of possible aspect of organizational culture. Either, for example, strong work ethic, arrive early and leave late. So at particular company, so you can rate either low or high. So ni awak tengok ni, awak boleh check. Jadi at the end awak boleh sum up and then bagi score untuk maybe kalau ada bagi skor bagi syarikat bagi syarikat tertentu. Jadi kalau kita ada more than 2 companies, jadi mungkin awak boleh buat comparison di antara syarikat tersebut in term of organization culture. Jadi apa yang kita nak terangkan di sini, bahawa kita boleh katakan bahawa budaya menentukan, budaya kita boleh gunakan sebagai faktor yang menentukan kejayaan ataupun strength, internal strength of the company. Boleh? Boleh tak? Jadi kita tengok contoh contoh bagaimana budaya mempengaruhi kejayaan. Contohnya kita tengok kelab bola sepak, football club, international football club. Kenapa dia sangat berjaya? Dia hanya sebuah bola sepak. Dia hanya sebuah kelab bola sepak. Kenapa dia boleh buat good business, good income from just playing football? Kenapa? Penyakuan dia dengan management dia top. Tanya they do have good players, and then dia juga ada satu budaya kerja yang bagus, betul tak? Kita tengok kelab Juventus, dia punya kelab tu adalah well organised, dan pemain-pemain juga adalah pemain yang sangat berprestasi tinggi, high performance players kan. Sebab orang atas tu dia mempunyai satu pemikiran
satu tabiat, satu kelakuan yang orang berjaya. Orang berjaya. Jadi, dan juga begitu juga dengan semua orang yang terlibat dalam pasukan tu, bermula daripada management sampai kepada player, sampai kepada coach, dia ada mungkin dari segi budayanya, budaya baik. Jadi kalau dia enter to the game, dia ada satu pemikiran winning mentality, nak menang saja, betul tak? Jadi dia akan bekerja bersungguh-sungguh di atas padang untuk menang. Tapi untuk dalam aspek pengurusan, dia serah kepada orang yang terlibat dalam pengurusan untuk mengurus pasukan tu. Jadi dari segi budaya kerja, walaupun dia adalah pasukan bola sepak, dari segi organisasi culture is very good. Jadi mungkin kita boleh contohlah, kita boleh ikut, kita boleh follow this kind of working culture mungkin dekat pasukan bola sepak kita kan. Pasukan bola sepak kita sekarang ni telah mungkin ditiru oleh JDT lah, antara yang berjaya sekarang JDT, bagaimana dia mengurus bola sepak. Dia mengurus bola sepak secara profesional, secara lebih sistematik. Sebab kita tengok dari segi situ, dia boleh menjadi pasukan bola sepak yang baik. Jadi di sini kita tengok budaya, kita boleh gabungkan dengan menentukan kejayaan. Jadi di situ juga kita akan bentuk strategi pengurusan ataupun strategi pengurusan banyak kan. Jadi kita tengok strategi yang tertentu lah untuk berjaya. Okey, saya rasa tu untuk dari segi budaya. Next, seterusnya kita tengok kepada elemen lain. Jadi kalau kita mengikut kepada buku ni, jadi antara elemen yang lain, memang ada elemen yang kita boleh lihat untuk berjaya adalah kita tengok dari segi aspek pengurusan. Untuk menentukan kekuatan ataupun kelemahan sebuah syarikat tu, kita boleh tengok dari segi aspek pengurusan, iaitu aspek planning, aspek organizing, aspek motivation, aspek controlling dan seterusnya. Jadi this management function is very useful in determining the company's success. Jadi awak dah belajar kan, planning juga penting, organizing juga juga satu aspek yang penting, leading, motivation adalah satu perkara yang perlu. Jadi mungkin dan akhir sekali controlling. Jadi kalau kita tengok dari segi aspek-aspek ni, jadi kita boleh menggunakan faktor-faktor ini, faktor-faktor this basic function ni untuk kita devise certain strategies, kita boleh employ ataupun kita boleh gunakan perkara-perkara ini untuk membentuk kekuatan syarikat tadi. Okay. Jadi contohnya planning, forecasting, establishing objective, devise strategi, develop policy, yang juga organizing, motivation dan seterusnya. Jadi faktor-faktor pengurusan management function, faktor-faktor pengurusan juga penting dalam kita menentukan kelemahan ataupun kekuatan syarikat. Jadi kalau kita spot kita dapat mengenal pasti kelemahan dari segi planning. Jadi mungkin kita boleh membuat langkah pembetulan. Jadi kalau kita lihat ada masalah in term of motivation part, contohnya dari segi communication, jadi kita boleh rectify the problems so that it not happen in the future. Ataupun kita tengok dari segi there are a lot of comment in term of satisfaction at the workplace. Jadi kita boleh memperbetulkan keadaan tu untuk menjadikan situasi itu daripada suatu yang kelemahan menjadi suatu benda yang kekuatan bagi organisasi. Sebab
organization members ataupun pekerja is very important. Dalam pekerja ada satu perkara, satu elemen yang penting dalam menentukan syarikat. Ataupun awak lihat ada masalah dari segi dari segi in term of pekerja yang melakukan kerja. Jadi awak boleh modify the job behaviours. Awak tengok dari segi boleh boleh gunakan teknik-teknik motivasi tertentu untuk meningkatkan motivasi. Jadi you can turn this problem into kepada suatu benda yang lebih baik. Problem kepada mungkin dia menjadi daripada weaknesses kepada strength. Doktor, Ya. apa beza job descriptions dengan job analysis? Mana? Ni. Mana abang? Ni. Job descriptions dengan job analysis. Apa beza dia? Ni job analysis kan. Jadi sini kita tengok sini. Jadi bila kita ni sebahagian daripada human resource part. Jadi kalau kita tengok bila kita nak buat job forecasting, biasanya kita akan buat bila kita nak recruit new employees biasanya kita akan buat for certain job, biasanya kita akan buat job analysis. Jadi from this analysis, job analysis kita dapat dua outcome, iaitu job description and job specification. Job specification we don't have here. Job spec explain what kind of maybe the quality needed for the job incumbent. Whereby the job description try to explain what kind of the activities needed by the job incumbent. Describe kind of the job need to be performed by the calon tu lah, job incumbent. Job analysis ni analisis kerja. Jadi contohnya kalau awak tengok macam ni lah, awak tak nak tahu seorang accountant. Okey, awak nak dapatkan awak nak buat kerja accountant. Contohnya dalam konteks awak kan, nak cari seorang accountant. Jadi apakah kerja sebagai seorang accountant? Contohnya saya pun tak nak terang ni. Jadi mungkin awak kena buat akhir sekali dari segi financial statement. Report. Okey, awak kena buat report financial statement ataupun financial statement ataupun report. Jadi untuk apa kemahiran yang diperlukan untuk buat report tu? Adakah seorang yang mempunyai sertifikat CJ ataupun adakah calon tu peringkat diploma ataupun peringkat degree? Mungkin awak kata untuk buat produce report ni perlu orang yang ada degree. Kalau ada sertifikat, they don't know how to produce that report. Jadi tu dia punya job specification. By job description terangkan apakah kerja-kerja sebagai seorang accountant. Antaranya kena buat itulah report, sampai tu kena buat planning tentang apa tu macam-macam. Boleh? Okay, boleh doktor. Jadi mungkin kita boleh guna faktor ni, management function ni ataupun POLC ni untuk kita tentukan dalam konteks ni dan kita belajar tentang internal audit ni untuk menentukan the company strength and company weaknesses. So jika kita identify benda tu sebagai masalah, mungkin kita boleh turn it into strength. So management audit checklist of question. So this antara benda-benda yang kita kena tanya lah. Berdasarkan ni lah faktor yang atas ni, report dia management function tadi. Okay. Contohnya, does the firm use strategic management concept, company objective and goal measurable and related. Ni awak boleh baca sendiri lah. Okay. Jadi jadi itu dari aspek pengurusan.
Jadi mungkin kita boleh, jadi kita kalau kita seorang strategis, jadi kita not only rely on faktor management. Jadi mungkin kalau kita run the company, mungkin kita akan lihat juga faktor-faktor lain. Contohnya dari segi marketing aspect as well. Marketing aspect. Jadi awak dah belajar marketing, betul tak? Wan apa? Wan Ashraf, dah belajar marketing ke belum? Dah belajar tapi cara indirect lah. Jadi bila nanti awak ambil paper marketing hanya satu paper je kan? Lepas ni no more marketing subject. Dia macam belajar cara tak langsung macam tu je. Bukan belajar secara subjek yang pure yang pure marketing. Jadi nanti datang bila bila awak diminta oleh syarikat, betul tak? Untuk strategize the company, awak kena faham dia ni. Awak kena tahu, bukan not only Ashraf, tapi kelas ni, semua ahli kelas ni kena faham. Jadi kita mungkin tidak fokus kepada macam awak accountancy. Jadi awak tak hanya guna faktor pengalaman kemahiran awak dalam bidang perakaunan tadi untuk device strategis. Mungkin awak kena tahu seperti yang saya kata tadi, elemen pengurusan dan elemen pemasaran juga. Jadi maka saya tanya awak dah ambil satu paper. Jadi mungkin berdasarkan satu paper tu yang awak kena guna maklumat pengetahuan ataupun teori itu untuk device strategi kemudian nanti. Okey. Jadi apakah aspek-aspek pemasaran yang kita boleh gunakan dalam menentukan kekuatan ataupun kelemahan ataupun internal audit tadi. Jadi dia dekat sini dia hanya menerangkan kepada kita tentang what is marketing. Jadi proses ini ada definisi dia. Needs and want. Fulfill customer need and want. So by Kotler. Ini adalah basic definition by Kotler. Jadi if we produce either product or services. So we are trying to fulfill the customer need and customer want. Jadi itu the marketing. Tapi dalam kita nak tentukan kita punya strength weaknesses ni, kita kena tengok aspek. We need to look in deep the marketing function. Kalau tadi yang management function ada 4. POLC, betul tak? PO ni leading, ni motivation ni leading kalau kita belajar, betul tak? C controlling ni akhir sekali, ini kat sini. Tapi dalam marketing aspect, jadi kita kena kaji. Mungkin kita boleh gunakan faktor-faktor ni, function ni, marketing function, untuk menentukan kita punya company strength. What are the company strength? Based on these factors, how we can build the company strength berdasarkan faktor-faktor ni. Mungkin kita kena kita boleh start dengan customer analysis, selling product and services. Jadi product planning, product and service planning, pricing, enterprising, kita boleh lakukan dari segi distribution, marketing research dan faktor-faktor lain. Okey, jadi kita akan tengok apa maksudnya customer analysis. Jadi kita boleh mulakan dengan understanding ataupun examining the customer need and want. Jadi based on that information, jadi kita boleh tentukan apakah yang kita boleh offer to that segment ataupun to the particular people. Okay, jadi apa yang kita kena buat adalah involve administering customer survey, analyzing customer information. Jadi maklumat ni penting. Jadi maklumat ni penting untuk kita mungkin maklumat ni kita dapatkan daripada secondary data, ataupun kita boleh buat marketing research sendiri, our own marketing research, ataupun kita boleh beli maklumat ni daripada third party. Jadi untuk kita tahu analisis, mungkin kita nak bentukkan dapatkan profile, company profiling, profile pelanggan,
yang kita suitkan dengan kita punya kekuatan kita. Adakah kita mampu untuk serve that kind of customers segment pelanggan tadi. Jadi maksudnya apa yang saya nak terangkan di sini adalah dalam kita menentukan internal audit, iaitu kita punya menentukan kita punya competitive advantage, kita kena tengok daripada keseluruhan. Antara aspek yang kedua adalah kita tengok dari segi aspek marketing. Okey. Ni dia terang secara umum lah. Dia terang secara umum tentang apakah aspek-aspek yang kita boleh lihat. Apakah aspek-aspek yang kita boleh beri perhatian dalam kita nak membentuk kita punya kekuatan competitive advantage. Selling include many marketing activities such as advertising, sales promotion, publicity, personal selling, sales force, management, customer relationship and dealers. Jadi mungkin kita ada kekuatan dari segi sales promotion ataupun dari segi personal selling. Mungkin we do have good marketers ataupun we do have good sales force, very talented, high performing vessel, high performing. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai salah satu faktor. Jadi well trained workforce. Jadi which our competitors don't have. Jadi kita boleh faktor tu sebagai kita punya unique. Jadi kita kata sebagai tadi kita tengok RBV kan, Ashraf, RBV. Ya doktor, RBV. RBV kita tengok dari segi apa? Dari segi RBV ni kita tengok balik Tengok ni dari segi dari segi distinctive competitive. dari segi inilah human resource. Yang betul tak? Okey doktor. Dari segi Human resource, talented workers. Betul tak? Kalau physical resource mungkin dari segi fizikal. Dari segi equipment. Betul tak? Machine Sama sekali. Kan? Macam mana? Okey. Sini. Okey. Mungkin kita ada kekuatan dari segi produk ataupun servis yang kita boleh gunakan sebagai kekuatan syarikat tu. Jadi product and service planning. Jadi mungkin kita boleh barang kita barang yang ada good position in customer mind. Jadi kita buat brand positioning. Jadi include activities such as test marketing, product and brand positioning, devising warranty. Jadi faktor-faktor ni kita boleh gunakan untuk menentukan kekuatan ataupun kelemahan. Brand positioning, Ashraf faham tak Ashraf maksudnya benda ni? Apa ni? Dia lebih kepada test market lah. Test market tu part of the company tech product testing. Ni brand positioning. Brand positioning kalau kita bayang macam ni Ashraf. Kalau tengok dari segi kekuatan Kekuatan tu tak? Saya tunjuk kita buat analogi mudah. Now Uniza dalam industri education. Uniza, betul tak? Universiti Sarjana dalam bidang education. Jadi kita tengok dari segi brand positioning, Uniza dengan Universiti Melaya contohnya. Kat mana letak Uniza? Jauh tak masuk tu apa hati doktor. Apa dia? Jauh ke dekat? Kena ikut bidang juga sih. Kena ikut bidang, industri yang sama lah. Jauh sikit doktor.
Jauh lah tak? Mungkin Universiti Malaya tu nombor 1 tu tak? Kita ada berapa puluh universiti UA. Kita ada lebih kurang dekat 30 tu tak? Mungkin Uniza duduk bahagian tak tahu lah kat mana kan? Positioning. Ataupun dengan contoh lain, kita tengok kereta lah, kereta. Kalau kita kata kereta Proton ni sikit betul tak? Tapi rasa dia ada keunikan sendiri tak saya? Ya? Apa dia? Iliza dia ada keunikan sendiri tak saya? Jadi kita boleh gunakan kalau kata itu Uniza keunikan sendiri as a kita punya strength, mungkin kita punya strength walaupun even though Universiti Malaya tu adalah nombor 1 di Malaysia, tapi kita punya strength adalah dari Islamic University. Betul tak? Kita position ourselves as a Islamic University. Jadi dalam kluster Islamic University kita ada 3 saja. Yang pertama Uniza, yang kedua USIM. Tapi yang ketiganya adalah UIA, tapi UIA dia nak declare themselves sebagai Universiti Islamic. Dia terkeluar. Jadi ada 2 saja dari segi position which dalam Islamic Universities di negara kita. So dari segi positioning. Jadi ataupun maksud dia kalau you want, siapa yang nak belajar Islamics, jadi you go to either Uniza ataupun USIM. Itu position, how they position ourselves lah. Boleh. Jadi kita boleh gunakan benda tu sebagai kekuatan. Boleh? Boleh tak tu? Jadi contoh lain, positioning, brand positioning nak faham ni, tengok dari segi handphone lah. Kalau kita kata Apple, kita compare dengan Apple dengan Apple apa? Bawah sikit ni. Oppo. Boleh bayang kan dari segi positioning? Apple dengan Oppo. Ya tak tu. Dia nama brand dia jauh. Position dia jauh. Quality. This of quality, in terms of features, in terms of quality and many ada banyak lagi lah. Betul tak? Okay? Jadi itu kita boleh gunakan sebagai faktor kekuatan ataupun kelemahan syarikat lah. Jadi ataupun kita gunakan dari segi marketing, guna faktor-faktor lain seperti pricing. Okay? Pricing banyak kan? Pricing strategis. Betul tak? Okay Ashraf? Boleh tahu kan? Pricing strategis. Price leader. Yang macam IPC kan? Ya. Apa dia? Tak apa, tak cancel saya. Ya, masalah sikit ni ada. Jadi kita ada banyak strategi ya. Strategi pricing antaranya psychological pricing, cost plus pricing, demand based pricing. Jadi kita boleh gunakan mana-mana satu pricing strategi ni dalam kita nak tentukan kekuatan. Ataupun kita buat skimming pricing, penetration pricing strategi. Jadi kita tengok lah apakah kekuatan kita. Jadi kalau kita tengok dari segi Asia, dia boleh turunkan cost. Dia boleh minimize dia punya production cost kan. Jadi so that they can offer the fare at low cost. Jadi itu dia punya kekuatan dia, punya strength dia. Kan? The strength of Asia. Jadi they can offer to anybody. Jadi dia guna tagline and so everybody can fly. Okay, everybody can fly. So dia punya mungkin dia guna faktor pricing, strategi pricing at low cost. Sebab dia adalah no free airlines. No free. Jadi tidak menamakan perkhidmatan full service. Jadi dia boleh offer at low cost. Jadi whereby Mas tak boleh buat macam tu sebab dia promise full service. Jadi bila jadi awak try to add new service
add more service, jadi it will incur cost. Jadi incur cost, we incur price. Jadi itu di antara strategi syarikat lah, yang menentukan sama ada apakah kekuatan atau kelemahan dia. Yang sebenarnya dari segi distribution, saluran pengedaran, juga kita boleh gunakan salah satu daripada kekuatan ataupun kelemahan syarikat. Okey. Jadi macam mana yang ni? Distribution. Kelas? Agihan kepada pengguna. Daripada pengeluar kepada pengguna tu macam mana? Jadi kita boleh guna ni lah, distribution channel ni, part of dia punya strategi marketing as our to show off our strength and our weaknesses, the company strength and the company weaknesses. Jadi kalau kita dapati bahawa kita tidak ada kemampuan to distribute our product to end customer, so we need to hire to deploy third parties lah, pihak ketiga kan, to do that activities. Jadi kalau kita rasakan kita punya ada kekuatan untuk distribute finish item ataupun finish good kepada end customer, why don't we do it ourselves lah. Dari segi distribution from the factory to the end to the end users. Okay. Jadi itu boleh kita lihat lah dalam kita menentukan kekuatan ataupun kelemahan. Jadi kalau kita control everything daripada kilang sampai kepada end users, jadi dari segi cost akan jadi lebih rendah mungkin. Jadi kita guna benda tu sebagai competitive advantage. Sebab kita, we don't need to pay more to charge. Jadi kalau kita guna orang lain, jadi orang lain akan markup price. Jadi barang akhir tu akan menjadi lebih tinggi. Betul tak? Betul kan? Betul. Jadi kalau kita control everything from the factory until to the end user, jadi barang kita akan jadi lebih murah. Jadi dari segi competitiveness kita akan jadi lebih berdaya saing lah. Okey kan? Okey doktor. Jelas. Ya sebenarnya marketing research ni proses how to gather maklumat lah. Jadi ini penting dalam marketing aspect. Jadi kita kena buat marketing research ni to collect, because information is a strategic weapon, senjata yang paling baik lah. That's why if you don't do enough research, so you fail in the competition. Jadi awak kena dapatkan maklumat. Contohnya, contoh mudah lah kan. Kita mudah kelas lah. Kalau kita tengok bola sepak tu tak? Pasukan bola sepak pun kalau dia nak menentang pasukan pesaing dia pun buat sedikit exercise. Siapa pelawan, siapakah pesaing dia, dekat apakah kekuatan pesaing dia. Jadi sama juga you do business. Jadi awak kena buat research. Dapatkan itulah untuk tentukan kekuatan. Okey, yang seterusnya cost benefit analysis. Cost benefit analysis ni cost benefit analysis ni apa? Apa boleh jawab? Mungkin yang melibatkan pengurangan kos kot doktor. Dia kos harga boleh juga murah sikit kalau harga murah. Kalau kos rendah. Actually cost benefit analysis ni doktor, yang mana kita akan buat comparison sama ada decision A tu bagus ke decision B tu bagus. Maybe decision A tu dia punya cost dia mahal, tapi dari segi benefit dia lebih murah. Contoh, kalau saya dapat tawaran bekerja di Pulau Pinang,
rumah dekat Pulau Pinang saya tak payah sewa, gaji dia 2,000. Kalau saya dapat tawaran kerja di Kuala Lumpur, gaji dia 2,500. Higher sikit tapi saya ada kos sara hidup yang lebih banyak untuk ditanggung. Maka itu adalah cost benefit. So saya akan pilih Pulau Pinang sebab rendah dia punya kos hidup. Tu contohlah kita tengok dari segi pro and cons daripada dua maybe in term of two option tadi. Betul tak? Kalau ikut Omar lah. Omar Fayyad ni beritahu kita buat sesuatu analisis ni kalau kita nak tengok mungkin kita want to put our money ataupun to invest our money in certain ataupun ada kita nak either to expand a business to new location or just to expand a business at existing location. Jadi mungkin kita kena buat cost benefit. Apakah faedah yang kita dapat kalau kita expand at new location ataupun kita buat dekat current location. Tu contoh ni mungkin samalah dengan yang Omar Fayaz cakap tadi. Jadi kalau kita buat pembandingan cost benefit analysis, compare lah faedah ataupun kos melepaskan, opportunity cost yang patut kita tanggung. Ini adalah di antara marketing audit checklist yang kita boleh buat. Jadi maksudnya kalau kita melakukan analisis, kalau kita nak buat strategi menentukan kekuatan ataupun dalam masyarakat, apa yang saya nak nyatakan di sini adalah faktor elemen pemasaran. Elemen pemasaran juga kena ambil kira. Sebab kamu nanti, walaupun kamu sebagai accountant, jadi kamu kena tahu juga elemen ni, pemasaran tadi. Dari segi ni lah. Mungkin lepas ni kena baca dari segi ni. Kena go through ni, kena go through ni. Sebab dalam discussion nanti dengan management, awak kena tunjuk awak punya argument kan, betul macam mana awak nak support your argument. Kalau manager tanya macam, ada manager tanya macam ni, awak kena jawab macam ni. Jadi tu sebab kita nak, okay, because it's about argument. Okey, seterusnya apa lagi faktor yang perlu ambil kira ni? Saya rasa awak lebih mahir daripada saya lah. Dari segi finance and accounting function, this finance accounting complex decision, investment decision, financing decision, and dividend decision. Tak? Jadi mungkin dalam kita nak menentukan kita punya kita melakukan internal audit untuk menentukan kita punya strength and weaknesses. Jadi kita kena lihat juga faktor finance and accounting. Finance and accounting. Juga maka dari sini mungkin dari segi finance, investment decision, capital budgeting. Macam mana ni? Nak terang ni? Awak terang lah. Pada saya dengar. Siapa yang volunteer? Tadi Omar Fayyaz ni orang lain pula lah. Orang lain siapa? Saya rasa boleh rasa. Try. Okay, investment decision ni dia macam contoh bila kita buka cawangan baru, cawangan bisnes baru, lepas tu kita nak tengok berbaloi tak kita buka cawangan kat situ. Kalau macam balik modal kita berbalik dalam masa contoh dalam, kalau ada kaedah dia lah untuk kira investment decision tu. Kalau balik modal adalah sama ada kita nak guna ikut tahun ataupun net present value of money. Kalau kita nak guna ikut tahun, tengok yang kita biasanya orang akan guna net present of money, net present value of money biasanya orang akan guna untuk tengok berapa cepat dia boleh balik modal. Net present value mungkin kita gunakan dari segi ROI kot. Betul. ROI adalah satu yang tu. Kita tengok ROI kan.
Dia tengok return on investment, kan? Jadi based on cash flow tu, based on cash flow yang kita buat projection cash flow tadi. Mungkin BD ni berapa, how many years, kita tengok ROI. Betul tak? Ya betul. ROI. Ni untuk investment decision. Finance decision macam mana? Financing decision. Finance decision macam mana, Ashraf? Sama ada financial decision ni sama ada dia nak increase dia punya hutang, sama ada untuk increase dia hutang tu, dia hutang dengan bank untuk buat investment. Yang berbaloi tak dia hutang banyak. Tengok macam tu lah biasa. Kalau dia macam tidak berkemampuan, kalau dia tak boleh nak buat financial decision. Dia lebih kepada keuangan. Ataupun kita boleh kata capital structure, either borrow or not to borrow, betul tak? Kalau cost of borrowing is very low, better to borrow. Kalau cost of borrowing is high, not to borrow. Boleh kata gitu? Tak boleh kata macam tu. Dia lebih pada capital structure. Capital structure kan. Okay. Kalau kita dapati bahawa cost of borrowing rendah, why not we borrow? Kalau dia punya interest rate tinggi dan kita ada our own money, kita ada duit yang cukup, better not to borrow, we use money. Kan? Contohnya kita ada duit lah. Ada duit, kalau kita simpan satu tempat tu dapat interest tinggi, better simpan. Betul tak? Ini financial decision. Jadi financing decision. Jadi juga kita boleh tentukan mana kekuatan syarikat lah. Jadi kalau kita ada sumber kewangan yang mencukup, dari segi financial kita strong, jadi kita boleh gunakan maklumat tu, gunakan kekuatan tu untuk menjadi lebih lah. Jadi kalau kita kaitkan dengan subjek ni macam mana ni, Ashraf? Financial decision ni. Okey, dia macam kalau kita nak buka kedai tu, kita nak buka cawangan baru. Okey, kita tengok duit kita cukup ke tak. Duit kita tak cukup, kita tengok pula kita nak pinjam dengan bank. Bila kita nak pinjam dengan bank tu, berapa banyak kita nak pinjam pula, kita tengok. Lepas itu tengok berapa banyak nak pinjam tu, kemampuan pula kita tengok kemampuan company kita pula. Betul dah. Betul tu, saya faham. Tapi kalau tengok dari segi financial capital structure, kalau kita punya liability tinggi, betul tak? Liability tinggi not good, betul tak? Tidak bagus kan? Liability tinggi bergantung pula tu, sebab ada setengah nature of business ni liability dia kena tinggi, contoh macam bank. Ya. Tak, kita cakap bisnes biasa. Ada bisnes. Bisnes biasa dia tak agak kalau liability tinggi, dia agak bahaya sikit. Tapi kalau kita liability tinggi, kita subject kepada liability, kita tak boleh fleksibel. Mungkin kalau kita hutang tinggi, kita nak fleksibel. Kita tidak ada cukup, kita tidak ada flexibility dari segi, sebab kita punya commitment just to fulfill the commitment to our liability, betul tak? Tak bagus kan? Dari segi strength. Dari strength lah. Betul. Lepas tu dia choice yang lain pula betul. Kalau dia tak nak hutang dengan bank, dia boleh buat share pula, buka share baru. Boleh issue share lah. Tapi yang ni lebih ni sikit. Dia kena work hard lah kalau company dia ada masalah. Okey, jadi saya rasa awak ni faham lebih faham dari saya. Okey lah tu. Saya rasa ni awak accounting student ni boleh terang. Lebih saya ni pun saya rasa awak boleh terang sendiri. Dividend decision ni sama ada ni concern issues such as the percentage of retain, betul tak? How much portion should be released as dividend, and how much money should be used as investment. Betul tak kita kata ni? Yang ni Ashraf? Dividend decision ni?
Dia dapat untung, kita sama ada. Dia Macam lebih mana? kepada stock shareholder tu. Yang Dia kan? ADM. Jadi mungkin kita dapat daripada profit tu. Profit tu kita tentukan berapa banyak percentage, how many percentage kita boleh use as a dividend payout, dan berapa banyak digunakan untuk future investment. Betul macam tu kan? Dia maksudnya untuk bayar dividen tu. Betul lah. Atau Betul lah. Betul juga, berapa dividen kan, dividen payout. Betul tak? Jadi kalau kita buat keputusan macam ni, kalau kita awak kena buat keputusan lah. Accountant kena buat keputusan. Berapa banyak dividen payout dan berapa banyak daripada profit tu kita buat untuk investment. Boleh kata macam tu? Boleh. Boleh kan? Boleh kata. Boleh. Jadi awak tentukan. Jadi kalau ada good opportunities, why not we reinvest our money to expand business? Beside dividend payout tadi. Itu awak buat yang accountant kena buat keputusan. Jadi dia kena suggest pada management. Ya? Jadi ni antara checklist. Ni adalah ratio-ratio. Biasa awak pun biasa dengan ratio-ratio ni. Saya tak perlu terang lah. Dia accounting student ni dia well versed ratio-ratio ni. Ya? InsyaAllah kata kalau ingat kata. Yang awak kena terang saya ni. Cuma ni kalau saya faham inventory turnover tinggi, bagus. Betul tak? Rapid inventory turnover bagus. Yang ni total asset turnover, total asset turnover, aset yang tinggi, bagus kan? Aset yang turnover tinggi. Bagus tak Zah? Bagus tak ni kelas? If your company experiencing high. Betul. Bagus kata. Bagus kan? Account receivable turnover pun tinggi, bagus. Betul tak? Rendah. Bagus juga tu. Rendah kata. Rendah ke ni kena rendah kan? Kena rendah kata. Ni kena rendah kan? Ni kena rendah ni. Account receivable. Gross profit margin kena tinggi lah. Kan? Yang lain-lain ni kena tinggi. Ni pun ni kena tinggi. Return on asset kan? Kena per share tinggi. Okay. Jadi kita boleh gunakan benda-benda ni untuk tentukan kekuatan syarikat. Sama ada kita bagus ataupun we are good or poor in that area. Jadi kalau kita tak nak performing very well, jadi kita kena dapatkan nasihat accountant. Macam mana kita boleh correct the situation ataupun rectify the problem. Jadi accountant akan advise kita. Accountant tu akan advise macam mana kita boleh perbaiki faktor-faktor ni. Jadi mungkin accountant kena tengoklah. Bukan faktor ni saja. Jadi sebagai accountant dia kena relate. Dia kena study. Dia kena study the entire organisation, operation. Awak kena tengok dari keseluruhan aspek. Seperti yang saya kata aspek. Sekarang ni kita tengok dari segi aspek financial, aspek accounting. Tadi kita tengok dari segi aspek management, aspek marketing. Jadi kita mungkin boleh tengok juga aspek lain untuk kita betulkan ni. Mungkin tengok dari segi production. Boleh? Adib. Ada Adib ada tak ni kelas ni? Adam Adib. Ada Adib mana ni? Adam? Ashraf, ada adik ada tak ni? Ada kalau tak, cuma biasanya mungkin dia
masalah ke line ke sebab sekarang dapat macam cuaca nak hujan kot saya rasa. Sekarang masa nak hujan ada kat rumah dia tak tahu. backup kawan-kawan tu tak. Saya di Kuala Terengganu tadi hujan lebat tengah hari. Pukul 1 hujan lebat. Okey. Jadi saya rasa ni antara aspek yang kita juga kena ambil kira, itu aspek production. Production dia memberi kesan kepada production. Kita boleh tengok dari segi apa akhir sekali ni Syaraf? Dari segi production operation ni. Kepada pembuatan bahan macam raw material macam tu lah. Tak, kesan kepada production akhir sekali dia beri kesan kepada apa? Oh, economic of skill. Ha? Cost. Dah, akhir sekali. Pricing, betul tak? Betul, pricing. Pricing ya. Jadi sebelum tu cost of goods sold kan. Cost of goods sold akan pricing lah. Akhir sekali. Jadi that's why kita kena ambil kira dari segi production efficiency ya, operation efficiency. Betul tak? Dari segi macam mana kita boleh lower dia punya production cost, meningkatkan dia punya efficiency. Jadi kalau sebab ni ada penting jugalah. Ni perkara yang paling penting to survive in the market. Jadi kalau you tidak unable to lower down dia punya operation cost, jadi awak tidak dapat menjual tu pada harga yang lebih rendah. Jadi biasanya akhir sekali orang tengok pada harga beside quality products. Jadi ini kena tengok aspek yang kita boleh ambil kira. Sebab production, operation adalah satu benda yang penting. Jadi kalau jadi accountant pula juga ni, kerja accountant juga kan. Ini kerja accountant juga. Nak kena kira. Betul kan Nabila Uda? Betul. Dekat mana Nabila? Awak tengok kerja accountant kat sini? Kalau saya pada masa tu bahagian management accounting. Management accounting kan. Management accounting dekat production kan. Jadi macam mana kita nak apply? Macam mana beri contoh Nabila? Contohnya biasa dalam factory lah. So daripada untuk hasilkan satu barang tu, management accounting tu dia akan kontrol harga tu daripada raw material dia, lepas tu daripada labor sampai, maksudnya dia punya kontrol cost control dia tu akan influence harga harga barang tu berapa yang dia nak market pada pasaran luar. So itulah. Mungkin yang boleh cakap kita tengok dari segi costing, dari segi management accounting, tengok jadi all associated cost, fixed cost, variable cost, betul? Jadi berapa yang terlibat, berapa orang optimum dalam pengeluaran ni, berapa orang, 5 orang ke, 6 orang ke, 7 orang ke. Yang tadi kena buat back analysis cost berapa orang. Kalau perlu 5 saja, kalau 10 dah lebih 5 costing, betul tak? Jelas kan? Jadi itu kerja accountant. Accountant macam Nabila ni kena advice lah. Saya rasa faham dah tu. Kan? Ni akhir sekali R&D lah. R&D tu penting juga. Kita gunakan dia punya sebagai kita punya strategic weapon of the company strategic weapon. Kalau kita do a lot of R&D, mungkin kita boleh better able than our competitors in term of product offering. Okay? Mungkin dari segi teknologi, mungkin dari segi quality, mungkin dari segi cost, the reduce our cost because we are able to produce product. Tapi kita kena continually do research and development untuk kita enhance kita punya competitiveness. Okay.
Ada siapa-siapa nak bagi pandangan kat sini? Kenapa R&D ni penting? Dan kita boleh gunakan R&D ni sebagai kita punya strength. Okay, sebenarnya Doktor, saya bagi pandangan saya sebab apa pentingnya research and development audit ni. Sebab yang pertama, untuk kita tak nak suffer any loss in the future. So maybe during the research and development tu kita boleh nampak what is the problem that might occur during the research and development or doing the teams. So by the time kita boleh plan dah what to do kalau something problem like this happen dalam masa yang akan datang. Adakah benda ni harmful kepada kita main client? Adakah benda ni boleh make our business lebih loss? Sebab contoh kalau kita tak R&D dan kita terus proceed je, tiba-tiba setengah jalan kita suffer loss. Macam mana kita nak cover balik benda tu? It is better untuk kita do R&D, kita occur some loss during R&D rather than kita dah buat separuh jalan tiba-tiba loss dan end up kita terpaksa tutup business. Ini pandangan saya. Betul pandangan Omar. Tapi kita kena continue R&D research because kita tahu kan dalam marketing ni kita ada belajar product life cycle kan. Itu saya dah terang kan kelas sebelum ni. Product life cycle. Tak ingat. Betul selesai. Product life cycle PLC. Jadi kalau kita tak do R&D, jadi we lag behind than our competitors because kita kena move forward in product offering. Okay? Jadi kita kena mungkin kena offer new service, new products, new features untuk product. Kita tengok handphone kita. Jadi kalau kita punya Samsung, kilang Samsung tidak buat R&D, Apple tak buat R&D, jadi dia akan left behind than its competitors. Jadi kita kena buat R&D tu. Pandangan Omar tu betul. Jadi kita kena buat R&D supaya kita boleh one step ahead than our competitors. Sebab biasanya customer dia akan follow the latest technology. Betul tak? Dia akan follow latest technology, dia akan buy this product. Jadi based on this, jadi kalau kita offer produk ni yang latest product, jadi kita akan company make profit. Company will making profit. Di samping itu, kenapa kita kena kaitkan dengan R&D? Kenapa kita kena buat R&D? Sebab kita nak kaitkan dengan marketing activities. Okay, marketing activity itu product life cycle. Jadi kalau kita tak kita tahu contohnya barang kecuali saya tengok dekat sini barang seperti Apple phone dia jarang turun, betul tak? Kita tengok barang-barang lain. Barang-barang lain ni kita tengok dia hayat dia. Makin lama barang tu harga dia akan berkurangan. Jadi kita boleh associatekan life cycle produk tu dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran contohnya untuk introduction stage mungkin harga tinggi, mungkin harga pada maturity stage and declining stage harga tu akan menjadi lebih rendah. Jadi bila harga dia rendah, jadi mungkin strategi dia lain. Jadi mungkin kita dah cover cost mungkin dekat maturity. Jadi at declining stage we just want to maintain the product in the market. Mungkin kita boleh promote promotion to increase sale. Jadi kita boleh kaitkan dia punya life cycle ni dengan marketing strategi. Tapi aspek penting dalam R&D mungkin kalau kita good R&D mungkin kita boleh produce more product in the market. Kalau kata bagus, mungkin berapa tahun kalau kita poor, mungkin lambat nak produce. Kalau kita bagus, jadi kita boleh cepat menawarkan produk tu, jadi lebih banyak untung. Jadi of course dalam R&D ni dia ada melibatkan berapa tahap kan. Contohnya prototype sebelum kita pergi commercialization.
Tapi R&D ni penting lah. Nah, jadi kita ada good in R&D, jadi mungkin kita boleh gunakan dia sebagai satu competitive advantage lah bagi syarikat. Okay, ya. Adakah ada siapa-siapa nak tambah? Aina Syukri? Doktor, Ya. R&D ni kan, dia fleksibel lah. Maksudnya semua orang boleh buat kan. Lebih-lebih lagi kepada bisnes kecil SME kan. Tapi kenapa SME dia jarang terlibat dalam R&D? Macam jarang, sedangkan R&D untuk SME ni saya rasa lagi fleksibel, saya rasa. Bergantung kepada minat dia untuk buat macam mana. Okay, sebenarnya R&D ni, Ashraf kena ingat R&D ni selalunya orang akan buat bila dia nak melibatkan kuantiti yang banyak. Means mungkin dia nak print dari kilang ke guna kilang terus, maka dia kena R&D semua benda tu directly supaya dia tak suffer loss in future. Kalau SME yang mungkin kuantiti dia tu sikit dan sebagainya, maybe dia tak perlu pun untuk R&D dan dia rasa macam okay tak apalah, kita jual je dulu, kita tengok macam mana. Dia akan R&D sewaktu penjualan yang pertama. Okay, boleh terima. R&D ni dia tengoklah pada bentuk. Mungkin kita menawarkan perkhidmatan. Contohnya, contoh mudah lah, contoh Ashraf ni cakap R&D. Contohnya apa? Kita menjual air kan, jual air dalam balang. Jadi kita pun buat satu produk baru. Sebelum ni kita jual air A. Jadi sekarang ni kita buat satu perisa baru AA. Jadi itu masuk dalam R&D. Contoh mudah lah. Jadi kita test sama dia laku ataupun tak laku. Jadi itu sebagai satu development. Satu benda yang daripada produk A kepada produk AA. Sahabat kita jual ABC. Siapa ni? Nama dia Fadil kan? Fadil ada kelas ni? Cendol tak ada. Cendol. Fadil? Ya, ada. Fadil, macam mana Fadil? R&D dalam menjual ABC. Jadi sebelum ni, Fadil jual ABC banyak kan? ABC ada berapa jenis Fadil sekarang ni? ABC satu jenis, kalau cendol yang jenis. Cendol. Jadi kalau awak buat testing kan, tu awak sekarang ni dapat sale berapa sehari? Berapa sale sehari. Jadi mungkin awak fikir macam mana nak tingkatkan sale. Awak test lah. Awak selalu buat uji kaji tak? Macam mana fikir? Macam mana nak tingkatkan. Jadi itu dia buat research tu. Fikir macam mana kan. Memerlukan kreativiti. Betul tak? Macam mana nak tambah apa ni dalam cendol aku ni supaya dapat meningkatkan jualan. At the end sales, at the end profitability kan. Betul. Jadi contohnya macam tu. Jadi tak perlulah kita tengok R&D ni betul lah kalau untuk large company dia complicated, tapi kalau macam yang Fadil pun kita boleh ambil contoh. Bergantung lah. Mungkin tak biskut ke Fadil? Biskut? Dari segi finishing. Sebab untuk cendol mostly orang makan dengan roti buku. Yang tu insya-Allah penambahbaikan untuk orang kata jenis cendol yang ada. Macam tak kira lah. Tak kira tak roti ke tak apa-apa. Asal menarik perhatian. Ataupun dari segi packaging, R&D tu. Okey kan? Fadil? Betul. Dari segi packaging pun kita buat. Jadi supaya dia lebih tahan, easy, senang bawa. Atau macam-macam lah to attract customer. Boleh? Kiranya macam yang Omar cakap lah, R&D bukannya yang seperti yang kita faham dalam large company tu terlalu complicated. Dia R&D activity ni bergantung kepada jenis company. Sebenarnya cara dia research and development, maksudnya cara dia membuat. Betul lah, dia bergantung kepada size company lah. Bergantung size company. Betul saya lah. Ataupun dia try error lah, kita boleh kata masa tu produk tu
Kalau R&D ni nampak macam sophisticated sangat, betul tak? Macam kalau Fadil ni, R&D dia cuba buat macam tu pada customer. Tapi dia test dalam semua apa? Small scale dulu kan. Small scale dia tengok macam mana. Small scale mungkin dia suruh awak, kalau awak ada kat sini, dia test dalam kelas ni, tengok bagi classmate, cuba rasa saya cendol macam mana, bagi komen. Tu test marketing kan untuk Ataupun cendol. dia buat macam season ke 2 bulan sekali hanya ada cendol tu je. Tu masuk dalam promotion Tu masuk dalam promotion ni, seperti contoh tengok burger dekat McD kan. Macam abang kata cakap tadi. Untuk certain event, tu promotion. Kalau off season tak ada benda tu kan. Burger prosperity, Betul, prosperity. masa Chinese New Year banyak ada burger prosperity. Selain tu tak ada kan. Tu marketing. Okay, Umar ada. Ya. Umar? Nak Saya terlupa tutup mic pula. Minta maaf doktor. Tak apa. Umar nak cakap pun tak apa. Ni kelas kita pun sikit nak Umar nak habis ni. Doktor, Ya. R&D ni hanya termasuk dalam skop output saja ke ataupun dia termasuk dalam macam machine, macam penggunaan untuk factory kilang? Termasuk ke tak? Sekali lagi apa? Tak faham. R&D ni termasuk dalam output saja atau termasuk dalam produk saja ke ataupun termasuk juga dalam untuk proses bahan? Apa semua sekali ya. Semua dalam tahap pengeluaran kita buat R&D. Semua dia punya change rantaian. Semua dalam rantaian pengeluaran R&D. Jelas ya. Okey. Kita boleh buat rantaian lah. Kita boleh improve lah. Apa-apa yang benda satu yang kita tengok dari segi weaknesses, kita boleh improve, kita kena buat cari. Kita buat. Walaupun benda tu nampak macam minor changes, tu adalah improvement. Improvement, ada pembaharuan. Ada? Sebab salah satu negara yang saya tengok macam giat dalam R&D ni, yang lebih kepada machine pengeluaran ni, maksudnya proses buat barang ni lebih kepada negara India. Banyak mereka cipta barang. Saya tak, macam banyak baru yang macam kreatif lah saya rasa. Atau saya rasa macam R&D ni lebih pada fleksibel. R&D maksudnya negara yang maju banyak R&D. Negara Jepun banyak R&D. Negara Germany banyak R&D sebab dia maju kan. Dia pun banyak teknologi. Banyak dia punya teknologi intensif. Kalau dekat kita pun ada juga R&D. Tapi tak semaju negara-negara maju. Tapi R&D ni penting. Jadi kalau jadi kena kreatif, kena come up with a new idea, new technology, new equipment, tu R&D. Jadi kalau nak maju kena step ahead lah. Jadi berdasarkan R&D ni awak dapat competitive advantage. Mungkin dari segi, tengoklah dari segi production, pengeluaran, dari segi macam-macam. Dari segi, banyak segi kita boleh buat. Yang seterusnya kita tengok dari segi information system juga kita boleh gunakan as a strategic weapon sini. Okey. Jadi maklumat ni penting Okey, supaya kita boleh improve the performance of the enterprise by improving the quality of managerial decision. Jadi mungkin kita boleh tengok dari segi servis kita. Kita boleh tengok dari segi servis, mungkin kita boleh buat profiling. Mungkin information system ni bukan hanya hanya terhad kepada satu aspek saja. Mungkin kita boleh tengok, kita boleh kumpul data dari segi siapa pelanggan kita, dari segi jualan, dari segi dari segi keuntungan, dari segi
nisbah-nisbah kewangan. Mungkin kita boleh gunakan maklumat tadi untuk kita buat keputusan. Jadi mungkin kita kena ada satu sistem maklumat yang baik lah. Jadi untuk kita store data ni. Jadi data ni kita gunakan untuk buat keputusan. Apa-apa data. Data tentang pesaing, data tentang pelanggan, data tentang harga, data tentang pengeluaran, data tentang keuntungan, data tentang strategi dan seterusnya. Jadi penting untuk kita meningkatkan kecekapan operasi. Jadi maklumat penting. Okey. Contohnya sekarang ni pandemik COVID. Jadi negara pihak-pihak tertentu tu dia perlu data tentang negeri, data tentang daerah. Bagaimana kerajaan boleh buat keputusan tentang satu-satu lokaliti. Jadi kalau balik kepada perniagaan orang bisnes, jadi maklumat ni penting. Bagaimana untuk mungkin setengah kalau awak beroperasi di peringkat yang lebih besar. Jadi mungkin data ni penting. Orang Malaysia macam mana? Orang Indonesia, orang Thailand macam mana? Lain. Ataupun orang putih, orang Europe lain, orang Jepun lain. Jadi penting data-data tentang behavior, data-data tentang keperluan, data tentang preferences, data macam-macam data. Jadi supaya kita senang bagaimana strategi yang kita boleh suit at certain location tu. Boleh? Siapa pesaing kita kat lokasi tu? Apakah dia ditawarkan? Produk yang macam mana? Boleh? Boleh Doktor? Okey. Jadi ni yang lain tu boleh baca. Ni VCA ni, Value Chain Analysis. Saya pun saya dah terang seperti tahun lalu tadi. Bagaimana kita boleh gunakan untuk kita dapat competitive advantage. Jadi kita tengok Asia ni dia penting. Asia ni buat kajian banyak tentang ni. Jadi aim to identify where low cost advantage or disadvantage exists anywhere along the value change from raw material to customer. Jadi kita tengok kalau Asia tu dia tengok bagaimana dia boleh kurangkan kos. Dia boleh kurangkan kos supaya akhir sekali kos yang di-charge kepada pelanggan tu adalah rendah dan pada masa sama syarikat tu boleh dapat keuntungan dari segi load factor, dari segi route, dari segi macam-macam lah, mungkin dari segi tapi saya tak boleh nak terangkan dengan detail apa yang dibuat Malaysia, tapi dari segi siapa yang saya tahu Asia dan syarikat-syarikat penerbangan lain pun dia buat, tapi yang Asia ni dia sangat sensitif tentang kos sebab dia fokus pada low cost. Okay. Jadi penting kita melihat kepada ni faktor-faktor yang terlibat dalam pengeluaran. Berapa kos dari segi material, bagaimana digunakan, bagaimana yang apa yang wastage, apa yang kita boleh maximize value daripada material tadi dan seterusnya. Okey, kita tengok sini. Jadi akhirnya kita tengok sini apa yang kita buat tadi bukan hanya setakat sini lah, bukan VCA sini. Jadi kita akhir sekali kita mengkaji ni akhirnya kita buat supaya kita dapat ni competitive advantage. Mungkin dari segi core competency ni adalah cost. Core competencies dari segi management, kecekapan pengurusan dalam mengeluarkan kos. Jadi akhir sekali competitive advantage. Ataupun kita
core competency mengeluarkan high quality products. High quality products. Best quality product. Jadi akhirnya quantitative advantage. Core competency kita dari segi value chain ni good service. Kita tengok. Akhirnya competitive advantage. Ada siapa nak tambah sini? Komen? Akhir sekali ni, akhir sekali bagaimana kita nak tunjuk how good we are. Related to our competitor, mungkin kita boleh buat benchmarking. Kita compare. We need to comparing benchmark ourselves dengan kita punya mungkin dari segi rival apakah dari segi mungkin dari segi faktor-faktor yang sebut tadi, untuk kita tentukan yang mana kita banding dengan dia. Jadi mungkin minggu depan kita akan tengok benda ni kelas ini kita tengok pada IFE matrix minggu depan. Okey, ada soalan? Doktor. Ya. Saya rasa boleh je habis satu chapter tu. Satu point tu. Ni. Satu Okey. point tu. Jadi senang je. Kita nak tengok sini, dia nak tunjuk kepada kita tentang IFE matrix. IFE ataupun dipanggil sebagai internal factor evaluation. Jadi bagaimana kita boleh tentukan kita punya analisis dalaman ni. Jadi untuk seperti yang saya cakap tadi, analisis dalaman, internal factor analysis ni, kita nak tentukan the company strength and company weaknesses. Jadi contohnya untuk satu bisnes ni, kita dah identify kita punya strength. Contohnya macam ni. Okay. Contohnya kita identify nice company strength and also kita identify bahawa ada 8 company weaknesses. Okay. Company weaknesses. Jadi untuk strength tadi kita bagi dia punya weightage. Kita bagi dia punya weight bagi setiap faktor tadi. Contohnya ini satu, strength inventory turnover increase from 5.8 to 6.7. Dia punya weight adalah 0.05. Dan dia punya rating, kita ada rating. Rating mungkin daripada 1 hingga 5, kita bagi 3. Dan kita kena multiply this to calculate kita punya weighted score. Jadi 0.05 kali dengan 3, kita dapat 0.15. Dan akhirnya kita kena total up dia punya okay, ni tengok ni. Saya baca sini ya. List key internal factors as identified. Okay, 1 hingga 8 sini. Lepas tu assign weight daripada not important 0 kepada important 1. Kita tak boleh lebih daripada 1 sini. Lepas tu assign. Okay. Rating. Okay. Rating. Ini. And then multiply. Ini darab dengan ni. Dan sum the weighted score for each variable to determine the total. For the total score for the organization. Jadi dalam konteks ini, kita dapat 2.5. 2.5. Jadi a sample internal factor for a retail computer store. Jadi kita tengok 2.5 ni, kita akan compare dengan average. Kita akan compare dengan average. Average industry. Contohnya kita ada comparison. Kalau kita pergi average industry katalah 2.3. Jadi kalau kita 2.5, kita much better than average industry. Kalau kita average industry katalah 3. Kita score 2.5. Jadi
we are lower than average industry. So we need to do something to increase dia punya strength. Kita punya internal factor. Itu contoh lah. Dalam buku ada tunjuk ni. Ada soalan tentang ni? Oh, maksudnya yang ni kekuatan company dengan kelemahan company ni boleh dinilai lah bagi Dia untuk nilai. Dia biasanya dia compare dengan average industry ataupun dia compare dengan company lain. Kita ada comparison point kat sini. Doktor, saya nak tanya, macam mana kita nak tahu, nak dapat maklumat yang nak compare dengan Ni. industri punya? Ni kita guna faktor yang sama ni mungkin industri tu berbeza-beza. Ni berdasarkan syarikat berbeza-beza. Ni faktor-faktor ni kita sendiri tentukan. Ni yang saya gerakkan ni. Kita sendiri tentukan. Awak tahu kan awak punya kekuatan apa. Kalau awak run the company awak tahu apa itu kekuatan awak, apa kelemahan kamu kan. Ni figure-figure ni awak mesti tahu. Company itu mesti tahu. Dan awak tahu berapa jam mana sumbangan dia pada pada syarikat, weight dan kepentingan dia kat sini. Biasanya dalam company yang urus benda ni biasanya manajemen accounting ada tak? Ke dia ada badan yang lain? Dia punya team lah, Okey, accountant banyak terlibat juga. Sebab tu accountant ni penting lah dalam syarikat. Accountant yang buat benda ni biasanya accountant terlibat sama dalam strategi. Sebab accountant ada strategi sebenarnya. Oh, dia team tu biasanya yang paling hebat dalam bidang marketing campur dengan hebat dalam sales, campur dengan yang accounting, finance, campur yang dia ada team sendiri kan tu. Sebab awak tengok biasanya yang top CEO ni, biasanya bidang finance, accounting. Top CEO. Sama ada belajar dalam bidang finance ataupun accounting. Management jarang. Sebab dia kena kekuatan dia tak dekat finance ataupun accounting. Dollar and cent dia tahu nak kira macam mana kan. Macam mana dari segi gearing betul sekali. Ratio gearing dari segi macam mana kita buat macam ni jadi macam mana. Awak kena tahu Elvers awak kena mesti Elvers macam tu. Ada? Lain? Jelas tak? Gearing dah belajar gearing. Apa tu Dr. Gary? Gearing ni macam kita punya macam turnover lah. Kita punya nak kalau kita buat sesuatu benda ni macam mana kesan dia kepada mungkin dari segi impact kewangan, gearing ratio. Gearing ratio is financial ratio. Compare from form of ownership to debt. Gearing ratio is a measure of financial leverage that demonstrate the degree to which a firm operation are funded by equity fund versus debt financing. Macam tadi lah. Gearing ni macam awak cakap tadi kan, dari segi apa yang cakap tadi, awak tengok tadi, dari segi siapa ni nak pinjam atau tak nak pinjam tadi, Betul. Yang nak pinjam investment. financial ratio financial cost structure tadi, gearing. Okey Jelas tak? Jadi untuk soalan lain dah. Kalau tak ada saya nak berhenti kat sini lah. Saya dah madai ni. Kalau tak faham, nanti saya akan bagi mungkin saya akan bagi latihan lepas ni. Ada soalan lain?
Saya rasa tak ada dah soalan tu. Kalau tak ada, kita berhenti sini dulu. Terima kasih semua. Okay, doktor. Thank you, doktor. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih doktor. Baik.